Sekejap ya, kita tunggu lagu. Okey. So saya daripada Kuantan. Siapa daripada Kuantan? Ada tak orang Kuantan kat sini? Okey. Okay. Ada. Jom, saya nak share something. Ini dia. Been looking at the sky for a little while. Energy moment skip, standby semua. Watch the clouds roll by and I start to smile. Yes. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. Okay, get ready. And I fly like a pilot. I'm as strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim to be close to you. I shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. This is such a happy day. Hey, what a happy day. This is such a happy day. And I fly like a pilot. I'm as strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump. Okay. Dah nanti kita dance sampai habis audisi . Okay, thank you semua. Sekejap ya, saya share screen. Okay, so kenalkan saya Azira, yang partner saya Kuzarida. Okay, kami dua-dua daripada Pahang. Okay, so sebelum tu nak tanya, ada tak yang first time dekat sini? Siapa first time? Boleh say hi? Siapa yang first time masuk OBC? First day? Oh, ada. Hai Cik Ni, hai Ayu, hai Chandra. Hai Omega. Ramai ni. Ramai kan? Okay. Wow. Kami pun first time ni jadi speaker OBC ni. Kan? Sama first time. Okay. The ball. Tak apa. Okay. So, jom kita, saya start ya dengan saya punya kenalkan diri. Okay, ini nama saya Azira Kemamiti Aziz, umur 45 tahun. Okay, ibu anak 3, ada anak 3 orang. Saya ialah lulusan degree daripada US. Dulu pergi belajar di US, Raja Amara. Okay, so balik tu saya bekerja dalam bidang IT. So job terakhir saya ialah sebagai seorang bekas pengarah IT dekat sebuah college university. So apabila bertemu dengan saya dah berjaya turunkan berat, saya nampak peluang, kemudian saya pecat majikan saya dan sekarang saya full time coach. Okay, jom tengok testimoni. Inilah saya. Okay. So ni saya dululah yang gambar ni, yang senyum ni masa saya masih lagi, ada yang kecengang marah. Okay, wow, tanya Abang Faz pun dah pecat majikan. Okay, so ini gambar saya dulu masa kerja dekat office dulu. Kan muka happy tapi dalam kepala banyak stres sebab busy, ya Allah. Masa tu kena buat sistem kan, busy. Nanti saya cerita lagi lah macam mana tahap kebusian saya tu. Busy tapi naik berat sempat pula kan, tak busy kan. Okay. Tapi jangan tengok kalau ada dalam laci tu memang ada makanan ya, orang panggil jajan kan, memang ada jajan lah dalam laci, sentiasa ada. Kan. So masa saya bersalin anak saya yang nombor 2 tu, saya masih lagi menyusukan badan sepenuhnya. Okay. So bila saya nak turunkan, saya sebenarnya masa saya nak kahwin dulu pun saya ada masalah berat badan. Tapi saya ambil ubat kurus. Lepas tu turunlah, tapi turun atas pelamin je. Kan. Tapi bila lepas kahwin badan naik, lepas bersalin semua memang badan naik. Lepas tu
Lepas tu saya bila dapat anak nombor 2 tu saya menyusukan dia, so saya tak berani nak ambil ubat kurus. Saya pun mencari-cari apa yang boleh bantu saya, apa yang selamat. Dah cuba macam-macam jenis diet tak makan nasi lah, makan sayur je lah, apalah. Tapi tak ada ilmu masa tu. So problem saya kalau saya diet saya mesti susah buang air besar kan. Jadi saya memang saya tak boleh lah buat diet sendiri. Akhirnya Alhamdulillah bila bertemu dengan Nutrisi Herbalife, saya turun 20 kilo. Okay? Kemudian saya mengandungkan anak saya nombor 3 sepenuhnya dengan nutrisi. Dalam pantang pun memang saya full suplemen, masa mengandung tak stop, masa pantang semua, dalam pantang pun turun 20 kilo. So maintain sampai sekarang Alhamdulillah dah 12 tahun dah dengan Nutrisi Herbalife. Okay? So, jom dengar story. Okay. Zarida? Zarida? Tak ada. Okey. Sebab tadi unmute dengan mute. Maklum sajalah pertama kali jadi host ni debar sikit. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas Boleh Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang jemput saya jadi speaker bersama dengan coach kesayangan saya sendiri, Coach Azira. Okey, saya kenalkan diri saya Coach Zarida. Okey, saya dan coach saya sama umur 45 tahun tapi hari-hari rasa 25. Masya Allah, tabarakallah. Seronok sangat bila kita boleh Alhamdulillah, nama pun dekat-dekat, Zarida Azira. Even muka pun orang boleh confuse. Banyak kali orang tegur, orang cakap ni Azira ke? Jadi saya tak tahu Coach Azira sendiri macam mana. Okey, saya ibu anak 3. Saya berkelulusan diploma teknologi pengurusan di salah sebuah kolej di Kuala Lumpur dan pekerjaan terakhir saya adalah saya bertugas sebagai eksekutif dekan di fakulti di salah sebuah kolej universiti di Kuantan dan dalam kurungan saya sama kerja dengan Coach Azira. Okey. So saya mempunyai 3 orang anak dan semua dah besar-besar alhamdulillah. Dah habis tinggal 2 orang je lagi yang belum habis sekolah lagi. Okey, so jom kita tengok testimoni saya lah. Mesti terkejut. Mesti pejam mata dulu semua lepas tu buka, jangan ada yang terkejut. Itu dia. Okey, inilah saya, Masya Allah, tabarakallah. Saya bersyukur sangat bila saya tengok testimoni saya ni. Saya memang sangat-sangat bersyukur sebab saya tak sangka saya boleh transform, berubah kepada keadaan saya sekarang. Asalnya saya seperti topik kita hari ni, saya memang sibuk. Sibuk saya tu oleh kerana saya bukannya bos. Jadi saya pembantu bos, kerja saya lebih banyak daripada bos sebenarnya. Jadi saya memang ada masalah berat badan daripada kecil. Daripada kecil ni memang saya tembam lah, mak saya cakap saya tembam. And then bila saya dah remaja, bila saya sekolah, berat saya masa sekolah tingkatan 5, 68 kilo, hampir cecah 70. Kalau dekat sekolah memang kawan-kawan cakap kau ni muka macam Raja Emma, kali kedua pandang Yusni Jaafar. Jadi saya memang selalu kena dengan kawan-kawan saya macam tu. Dia kata tak boleh pandang kau 2 kali, pandang sekali je. Kata ikutlah, kata kan. Okay. So sehinggalah ke alam bekerja saya semakin tak selesa dengan berat badan saya sebab mungkinlah selera makan kita dah remaja kan. And then bila saya bekerja, saya start berkenalan dengan suami saya and then kami berkahwin. And then masa berkahwin saya boleh capai berat 68 kilo. Masa tu seminggu tak makan. Punyalah nak pakainya baju yang saya dah fitting awal-awal dengan mak anda. Masa tu mak saudara je. Jadi bila saya fitting awal-awal tu saya dah panik dah. Saya cakap ni kalau tak pakai, tak dapat pakai ni bakal baju apalah pula. Lepas tu betul si Jaafar. Okay.
So Alhamdulillah saya berjaya 5 hari tu saya turun berat, dapat pakai baju saya 68 kilo. Tapi yang mengerikan saya, seminggu selepas saya kahwin tu naik berat saya 70 kilo. Orang kata bahagia sebab kahwin. Taklah juga kan, sebenarnya selera makan tu sebenarnya. Mencanak-canak pula lepas kahwin tu, rasa happy sangat kononnya. So saya naik berat badan start daripada saya kahwin tu, naik 70, and then after 2 years saya dapat first baby saya lahirkan baby saya secara pembedahan. Baby pertama saya 4.2 kilo dengan berat 4.2 kilo. Doktor kata you tak boleh bersalin normal, you kena operate. So bila saya operate dalam keadaan saya tertekan dengan keadaan operation tu, saya still lagi orang kata menambah berat badan. Kan orang kata stres pun tambah berat badan. So betul, saya stres, saya naik berat badan, and then saya kena operate baby saya yang pertama di hospital pakar lah. Saya ambil pakar sebab saya takut pergi di kerajaan. So saya pergi pakar, operate anak pertama. Masa tu berat dah naik dah keep on naik. Saya pun tak tahu kenapa. And then doktor cakap sebab hormon. Okay, so then saya naik lagi berat badan. Selepas saya anak yang kedua saya ingatkan nak reduce bagi kecil lah, sebab saya tanya dengan doktor macam mana nak elakkan baby besar kan. Doktor cakap sebab kadang-kadang kita punya hormon, and then kita faktor makan, and then banyak faktor, and then saya reduce, saya cuba kurangkan makan ubat hospital. Ada certain ubat yang saya kurangkan, saya banyak ambil suplemen di luar. Masa tu saya tak kenal lagi dengan Herbalife kan. So then saya makan benda tu, ingatkan anak saya makin kecil. Rupanya bila saya lahir secara pembedahan kali kedua juga, anak saya 4.8 kilo. 4.8 kilo. Dan masa ni memang rasa macam Allahuakbar, 4.8 betapa besarnya. Kan? Jadi saya rasa macam, biar betul ni. 4.8, doktor kata betul, yes. And then immediately terus operate and then lahir, and then anak yang ketiga pun operate juga. Doktor dah remind awal-awal, after first and second third memang kena operation. So saya pun tak ada masalah kesihatan lain, and then sampai saya buat keputusan operate juga. Doktor kata yes, kena operate, and then anak saya 3.8 kilo. So selepas pembedahan ketiga-tiga anak ni, saya start naik berat badan sehingga cecah 96 kilo. Tapi masa tu saya berkenalan dengan Coach Azira di college saya, di tempat saya bekerja. Nanti saya cerita seterusnya macam mana. So Alhamdulillah dengan pemakanan yang baik, coaching yang baik dari dia, saya bersyukur sangat. Saya berjumpa dengan nutrisi Herbalife dan berjaya turun 25 kilo. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, syukur sangat. Okay, Coach Azira. Okey, saya pun mula masa jumpa Coach Aida tu memang perut dia besar sebab operate kan. So macam macam mengandung je, tapi tak cakap depan-depan kan masa tu. Tapi bila dia dah turun berat tu macam ya Allah, memang magic sangat sebab dengan perut-perut sekali. So memang magic. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya teruskan Okay, semua masih on track kalau masih lagi on track, masih lagi dengar apa yang topik hari ini, tahniah. So saya ucapkan tahniah kepada yang baru juga yang masuk hari ini, tadi tak sempat nak cakap. So sebenarnya topik hari ini memang sinonim dengan masyarakat setempat kita. Kadang-kadang memang salah satu punca masyarakat setempat kita ni yang kebanyakannya orang Melayu yang naik berat badan, gemuk, obesiti. Sebabnya mereka akan cakap di antara yang popularnya adalah sebabnya dia orang sibuk. Sibuk tak boleh nak turun berat badan, sibuk tak boleh nak jaga badan, sibuk dengan pelbagai urusan. Sebenarnya kalau cakap pasal sibuk nak turun berat badan ni, semua orang sibuk. Even ibu yang duduk kat rumah pun sibuk, ibu yang uruskan anak-anak kat rumah pun sibuk, yang tak bekerja tetapi alasannya sibuk uruskan rumah tangga. Itu. And then kalau yang bekerja pula, macam saya lah. Saya dulu, saya memang cakap saya tak sempat nak uruskan tubuh badan saya. Sampai satu ketika saya cakap pada suami saya, bosan dah gemuk ni, tak tahulah, baju besar-besar sangat tak muat. Macam mana bang? Lepas tu bila setiap kali saya test baju saya pakai baju saya tanya suami saya. Bila saya tanya suami saya jarang cakap nak lawa. Mesti dia cakap lawa sebab dia takut dia tidur kat bawah katil. Gitu. Jadi
saya memang mengalami masalah sibuk sebab bekerja. Bila bekerja ni memang banyaklah benda yang kena buat, urusan rumah tangga, bekerja. And then masa saya dulu, saya keluar daripada pagi pukul 7 pagi. Pagi-pagi sebelum keluar makan nasi dulu. Mak saya pesan, kakak makan nasi dulu. Tak baik, kena makan nasi, jaman nasi semangat pagi. Biasa dengar tak orang tua-tua cakap gitu? Jangan dengar sangat ya. Sekarang rasanya tak ada orang tua gitu. Orang tua lama dulu memang begitu. Dia cakap makan nasi dulu kak, jamah nasi supaya nasi awak tu ada tenaga. Saya pun macam tu lah, saya ikut habit mak saya tu. Sebabnya saya ni orang masa tu memang saya rasa saya sibuk sangatlah sebab banyak benda, sebab saya uruskan anak yang kecil-kecil. So saya makan nasi dulu and then saya keluar travel daripada Pekan. Saya duduk di Pekan Saya daripada Pekan pergi ke Kuantan around dalam 30 minit segitulah, 30 minit perjalanan, 45, 30 tu kalau laju lah. Kalau sepai-sepai betul-betul ngam-ngam kat pejabat 45 minit. So sampai pejabat saya minum Nescafe tarik. Dah pesan dah kat orang kafe tu, saya Puan Zarida nak Nescafe tarik. Nak apa, nasi goreng pukul 10 hantar dah makan nasi dah tadi pagi. Makan pula nasi goreng. Masya Allah, tabarakallah. Penat rasanya. Bila kenang-kenang tu rasa penat makan nasi. Okay. So memang sibuk, saya punya kerja memang tak tentu masa. Tiba-tiba dekan minta mengadap komputer, buat slide lah, buat surat lah, buat apalah. So every time dalam laci saya mesti ada jajan. Ni jajan ni saya siap ajak berjemaah lagi. Kalau saya buka jajan tu ada je orang menyimpan, menyinggah meja saya. Okay. And then faktor sibuk ni menyebabkan sampailah ke tengah hari, and then bila dah sampai malam saya balik rumah dah lewat pukul 7, sampai rumah hampir pukul 7 lebih. And then bila di rumah sibuk dengan urusan kerja kita dan urusan rumah kita pula. Anak saya masih kecil, nasib baik saya bersyukur sangat sebab mak membantu saya. Dalam keadaan susah tu saya duduk dengan mak lagi masa tu. So mak banyak menguruskan anak-anak yang kecil tu, and then saya hantar, bila saya berpindah saya tak hantar pula ke Staskar, pergi ambil pula kat Staskar, balik rumah. Bila balik tengok baju bertimbun, nak kena masak pula untuk suami saya sebab suami saya dia kurus, dia nak naik berat badan. So saya masa tu memang struggle lah. Sambil-sambil tu saya cari juga peluang macam mana nak turun berat, tapi mostly orang yang sibuk ni memang dia tak akan ada masa untuk cari peluang untuk nak uruskan tubuh dia. Sampailah satu ketika saya terdetik dalam hati, saya bercakap pada diri saya sebabnya saya dah start tak boleh pakai almost banyak baju dalam almari saya. Bila saya pakai dia ketat. Sampai saya cakap apa sal baju ni, baju mengecut ke aku yang mengembang. Jadi rasanya badan aku lah yang mengembang ni. Jadi suami saya pun tak pernah komplain saya dah gemuk. Apa dia kamu lawa je. Mungkin tak ada kesedaran di situ. Jadi kalau ada suami yang cakap tengok awak orang masih lawa tu dah je sebenarnya. Dia nak nyedakkan hati je. Jangan ikut, okay? Okay. And then alhamdulillah bila dalam sibuk-sibuk tu, bila saya dah rasa macam stres sangat, stres sebab saya tak dapat nak buat macam mana dengan tubuh saya. Dah start dah ada migraine, sakit kepala. Saya tak tahu, tapi bila saya tanya doktor kata mungkin sebab tubuh badan kita yang banyak lemak, and then banyaklah sebab-sebab yang dia cakap tu. And then main point yang dia selalu cakap dengan saya, sebab Puan jarang tidur lewat kan, Puan penat bekerja, and then kadang-kadang faktor penat bekerja ni Puan naik berat badan and then sakit kepala. Betul lah. Jadi itu sebabnya why saya yang utama saya nak berubah tu, sebab saya nak ubah diri saya. Saya kata sedih kat diri saya sebab saya baru 35 tahun masa tu. So pada saya faktor sibuk tu bukanlah jadi alasan dah. Kita tak boleh letak alasan sibuk tu untuk kunci untuk kita nak sihat. Kok mana pun kena juga buat keputusan untuk diri sendiri. So saya buat keputusan, alhamdulillah, bila saya berjumpa dengan peluang makan dengan makanan yang baik ni, saya tanya coach saya, coach makan ni ada side effect ke apa ke? Coach Azira cakap makan ni kau ikut je apa yang aku follow. Dia tak adalah janjikan saya akan turun berat banyak mana kan, tapi dia kata follow je. So saya punya target tak banyak, tapi saya nak turun berat dengan cara yang sihat, dan saya tak suka maknanya saya nak replace makanan apa yang saya rasa craving sangat setiap hari tu. Macam contoh saya suka makan nasi lemak, nasi goreng tu. So okay. So jadi
siapa yang selalu sibuk ni terulang pada diri kita. Semua orang sebenarnya sibuk. Dia tak ada pun keywords kata, okay, awak sibuk tak boleh turun. No. Even student pun macam tu juga. Kalau kita tengok student, saya ada contoh, saya punya coach student belajar pun gemuk juga, pun susah nak uruskan tubuh badan kita. So, bukan. Dan lepas ni kita tengok slide yang seterusnya. Okay, Coach Alizra boleh tak slide? Okay, betul. Sebabnya orang yang sibuk ni memang mudah naik berat badan. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, coach saya tu dia makan dia memang tak teratur. Even dia student, dia ada masalah berat badan dan dia punya masalah dia makan tu tak menentu. Makan daripada pagi tu dia skip makan sampai ke tengah hari pukul 11 and then macam saya jugalah. Saya pula bukannya makan tak teratur, makan beratur-ratur pula. Lepas makan ni, lepas tu. Banyak pula makan dia. Saya bukannya tak teratur, beratur-ratur makan. Seronok sangat makan tu. Jadi bila coach saya tu merungut cakap dia sibuk, tak boleh nak uruskan masa, so saya pun selalulah nasihatkan dia. Almost macam setiap kali bila bercakap dengan dia tu dia akan reply saya balik semula dah lewat malam. So sebenarnya bila kita stres, kita akan mengeluarkan satu hormon. So hormon tu yang tidak membantu kita untuk proses turun berat badan. Malah dia akan menyebabkan kita naik berat badan. Sebab tu bila orang nak turun berat badan, kita kena relax, kena fikir, kena kadang-kadang renungkan, kadang-kadang perlu baca buku, kadang-kadang perlu tengok testimoni orang supaya kita nak turun berat tu kita tidak ada dalam keadaan stres. Allah, aku kena turun berat jugalah, tak boleh jadi macam ni, aku ni penat sangat, aku dah tak boleh. Dia kena dalam keadaan yang kita nak sendiri, bukan atas paksaan orang. Dan orang tak boleh paksa kita. Dan kalau kita bekerja macam yang saya lah, bila saya orang kata asbab kepada makanan yang baik. Bila kita makan makanan yang baik, kita rasa macam hidup kita tu macam terurus saja. Macam tak terkejar-kejar pun, tak rasa penat pun. Kenapa boleh je aku drive ni, tak ada stres, tak ada fikir pun. Kalau tak dulu dalam tengah drive kereta tu, dah fikir dah kerja apa yang nak buat. Jadi Alhamdulillah bila makan makanan yang baik, level stres pun turun. Dan dia jadi automatically bila kita eat clean tu, makan baik tu, dia macam mungkinlah kerana kesedaran kita tu dan kita niat dalam hati kita tu, Allah SWT pun bagi laluan yang baik pada kita. Dia bagi macam kita punya masalah tu relax, tak ada masalah. Lepas tu orang yang tak cukup rehat, yes betul, mudah naik berat badan. So please, dah makan yang betul, uruskan jadual makan dah betul, tetapi dah ikut, dah follow dah apa coach cakap, dah follow dah apa yang anda nak buat, nak diet tu nak kena buat ni dah follow, tapi anda tak cukup rehat. Ni pun satu masalah, sebab faktor nak turun berat badan dan mudah naik berat badan ni bukan sebab makan banyak, tapi ada banyak sebenarnya. So salah satunya tak cukup rehat. Kalau tak cukup rehat, even orang yang kurus pun akan jadi jam. So pastikan anda makan makanan yang baik, cukup rehat. Rehat tu bermakna jangan orang kata jangan tidur lewat lah. Biasanya masalah tidur lewat. Banyak orang-orang kita bila stres bekerja, tidur pun lewat. Sebab apa? Sebenarnya tengok telefon banyaknya. Tengok telefon pula, TikTok dululah, Reels lah, apa lacir. Macam saya lah. Saya pun macam tu juga. Kan sebelum tidur tengok TikTok. Suami tegur, kenapa awak ni tengok TikTok? Saja layan je kan, tak tahu hal dunia pula. Gitu. Jadi tak cukup rehat pun faktor berat badan makin naik. So hati-hati, okey. Dan satu lagi, ni betul, ini tak banyak bergerak. Saya lah ni, saya jujur cakap memang saya tak suka senaman. Masya Allah, saya tak tahulah kenapa. Berat punggung, berat badan ke apa, berat otak ke, saya tak tahulah kenapa. Tetapi dulu masa saya naik berat tu, masa yang naik sampai ke 96 tu, memang tak banyak bergerak. Hati-hati orang yang work from home ni tak banyak bergerak. Jadi kena bawa laptop tu berjalan ke sana sini, buat reels sambil duduk dekat tengah buat reels tengah duduk orang kata tengah bertanam ke, cucuk tanam ke, tengah jogging ke, bawa buat reels. Work from home. Okay, so work from home pun bahaya juga. Kadang-kadang kita banyak duduk kat komputer, tak banyak bergerak. So kalau macam saya dulu, memanglah saya duduk dekat depan komputer, tak banyak bergerak pun. Betul tak Coach Azira? 24 jam pagi sampai petang duduk komputer. Lepas tu turun bawah, turun kat kafe tu cari makan je. Betul tak Coach Azira? Jadi okey.
Okay, saya over to you Coach Azira. Okay, thank you Coach Raja Emma. Silap pula Coach Zarida. Okay. So Kak Raja Emma pun dah kurus tau. Okay. So kenapa orang sibuk ni dia rasa macam bolehkah aku kurus sebab aku ni sibuk. Kan. So macam kan siapa sini yang masih teragak lagi, alah saya busy lah, bagi alasan kan ajak join program, alah saya busy lah nanti saya tak boleh follow. Kan. Jadi kenapa dia orang fikir macam tu lah. Dulu saya fikir macam ni lah. Kan. Jadi sebab pertama ialah sebab tak tahu cara diet yang betul kan. Kita ingat macam aku nak kurus, ada ke yang berkesan, ada ke kan. Jadi tak tahu cara yang betul. So blur kan, buat ni tak jadi, buat tu tak jadi. Jadi dia orang pun takut kan bila kita ajak join program, betul, boleh ke? Macam itulah. Tetapi itu sebab alasan je semata-mata. Sebenarnya semua boleh. Kalau kami dua orang pun boleh turun lebih 20 kilo, maksudnya orang busy macam mana pun dia boleh turun berat juga. Lepas tu dia fikir yang kedua tak ada masa nak masak. Sebab bila orang ingat bila nak kurus, kena masak lah, tak boleh. Kalau pergi kat kafe kan, tempat kerja kan, kat kafe, alamak, lauk-lauk semua yang goreng-goreng, lemak-lemak kan. Tapi jadi macam kalau aku kena masak sendiri tak sempat. Lepas tu kan walaupun kita banyak duduk kat rumah sekarang, kita nak masak untuk anak lagi, nak untuk suami lagi, anak 3 orang pun nak makan lain-lain kan. Jadi nak masak untuk diri sendiri, macam-macam fikir, alasan kan. Okay? Order, betul, order pun boleh, Food Panda. Okay, so dan juga ada orang fikir dia nak kurus, dia tak boleh kurus sebab dia tak ada masa nak exercise. Tak boleh lah, saya ni tak ada masa nak exercise sebab dia orang fikir nak kurus wajib exercise, tak exercise tak boleh kurus. So sekarang ada air fryer, betul, campak je, nak dengan tak nak je kan. Jadi tak, sebenarnya masa kami turun tu, masa saya turun first 18 kilo tu memang saya tak exercise langsung kan. Jadi bila kita dah turun berat baru kita nak exercise, nak buangkan body fat, nak dapat berat badan ideal, dapat body fat ideal, jadi baru exercise. Tetapi tak exercise pun kalau betul tak ada masa, boleh je kurus. Okay. So kemudian kita tak faham tentang waktu makan. Maksudnya kita tak tahu pukul berapa ni boleh makan, pukul berapa ni makan nasi, pukul berapa petang pun nak makan nasi. Lepas tu sebelum tidur kadang-kadang makan nasi, tak campur lagi dengan kita tengok TV, mengunyah tu semua kan. Jadi macam tadilah makan tak teratur, tak tahu waktu bila nak makan yang betul. Breakfast pukul 10-11, makan tengah hari pukul 4 petang. Dia tak yang macam tu. Kan, okey. Jadi dan seterusnya tak ada sokongan orang sekeliling sebab dia fikir macam alamak, tak sempatlah nak diet sebabnya nanti siapa nak tolong kalau aku diet nanti tak sempat nak buat ni, tak sempat nak buat tu. So dia ingat tak ada orang nak tolong dia kan. So nak mengharapkan pertolongan orang lain. Jadi so banyaklah sebenarnya, banyak dalam fikiran ni semua ialah mindset. Sebab itulah formula untuk kita turunkan berat 80% pemakanan, 20% exercise dan 100% mindset. Kalau kita dapat buang semua fikiran-fikiran yang ilusi ni, fikiran-fikiran negatif ni, pasti boleh turun berat. Betul ke betul? Okay. So jadi macam mana? Jadi macam mana orang sibuk ni dia nak turun berat? Boleh ke tak? Boleh ke? Memang boleh sebenarnya. Okey, macam mana? Kalau nak turun berat ada caranya. Kena ada benda ni semua, poin-poin ni, barulah senang nak turun berat. Kan? So kalau ada kawan ke family kita yang cakap, aku sibuk lah, aku tak boleh join kau punya program ni. So anda boleh screenshot ni, poin-poin ni, bagi dekat dia orang. Kan cakap, tengok ni, kalau kau join program, kau akan dapat semua ni. So tak payah risau dah. Pertama sekali, kalau ada jadual makan. Sebab kan tadi kita blur, tak tahu nak makan pukul berapa apa. Tapi bila ada orang yang bagi kita jadual, okey, makan pagi pukul 7, kan. Lepas tu snack pukul berapa, lunch pukul berapa, kan senang nak follow. Walaupun kita sibuk macam mana pun, bila kita rasa sesuatu tu penting, kita tetap akan buat juga kan. Jadi senang kalau memang dah kita dapat jadual makan ni, macam apa nak buat.
Okey, seterusnya ialah meal plan kan. Kalau ada orang boleh prepare kan, kita bagi terus. Okey, hari ni kita makan nasi lauk ikan. Petang kita makan pisang dengan peanut butter. Ya Allah, memang senang gila kan, sebab dah lah bagi meal plan lengkap sebulan. Lepas tu siap bagi resepi tu, siap bagi grocery list tu. Ya Allah, tak dapatkan tempat lain. Hanya dalam online coaching je kan. Jadi bila orang busy ni, sebenarnya dia busy, dia tak ada masa. Kalau dia pergi pasar raya, aku nak beli apa ni, nak diet, pergi sana, pergi sana, pergi sini. Tapi kalau kita dah dapat grocery list kalau dalam online coaching kita dapat grocery list, kita dah dapat resepi, so kita dah tak payah dah, kita just plan je. Okay, aku kena cari brokoli, aku kena cari kan, so beras perang. Okay, so kita dah tahu dah pergi mana, sekejap je. Jadi kita banyak buang masa sebab benda tu kita tak prepare awal-awal sebenarnya. Sebab tu kita duk kata busy, tapi sebenarnya sebab kita tak boleh tak susun masa tu. So dalam online coaching kita dapat meal plan lengkap, kita dapat groceries, kita dapat resepi, kita just cari bahan je kan. Cuma coach tak boleh lah nak tolong masak kan. Jadi kita cari bahan, kita follow je resepi tu, masya-Allah semua sedap gila kan. Sebab bila coach saya semua cakap, rupanya resepi sihat ni sedap rupanya kan. Okay, so okay, so lepas tu sebenarnya kita selalu mindset tadi tak, kalau tak exercise aku tak boleh kurus. Sebenarnya tak, walaupun kita jarang, bukannya saya kata jangan tak perlu exercise, tak, kita perlulah exercise untuk kesihatan jantung, untuk burn more calories. Tapi kalau kita jarang-jarang exercise, kalau sibuk sangat 1 ke 2 kali seminggu pun dah okey, kita still lagi boleh turun berat dalam online coaching kan. Okey, sangat best. Kemudian kita, kalau orang yang sibuk ni, Masya Allah, kita ada fast food, apa orang panggil, fast food yang paling healthy sekali. Kan, kalau saya ada coach saya, walaupun dia seorang doktor perubatan, dia satu hari boleh 2 kali dia drive thru. Dekat kan, dekat yang ada huruf besar-besar tu kan. Jadi 2 kali, bayangkan dia doktor, berat dia 130 lebih. Tapi bila dia belajar tentang dia join program, so kita kenalkan dia dengan nutrisi ni, ya Allah senang gila nak buat, 2 minit dah siap. Kan, lepas tu dia jadi senang sangat kan. Jadi dia turun 30 kilo, masya-Allah. Jadi kita ada sediakan nutrisi yang rendah kalori, yang senang nak buat kan. Kalau tak ada air pun kat office, office saya tak provide kowe lah, tak apa, bubur je air mineral ataupun goncang terus dalam botol mineral tu, senang gila. Kan, so memang sangat mudah lah, sebab kita ada solution dia untuk orang sibuk. Memang sangat sesuai lah join program ni. Dan juga yang paling best sekali sebab kita ada coach yang bantu kita. Bayangkan kalau kita diet seorang-seorang, kita diet dulu, mana ada orang tanya, awak dah sarapan ke belum? Awak dah makan nasi ke belum? Suami kita pun tak tanya, yang dah makan nasi ke? Tak ada. Tapi coach ni dia akan follow up kita, ya Allah. Jom, dah awak makan apa hari ni? Follow meal plan tak? Apa tak? Dah lah dia bagi semua tu, lepas tu dia follow up pula. Kan, tanya hari ni kencing berapa kali? Masya-Allah kan, tak pernah orang tanya sebelum minum nutrisi ni kan. Jadi buangkan semua alasan-alasan, pemikiran tu semua, sebab kita ada solutionnya untuk anda kan. Nak dengan tak nak je. So tips dia apa? Tips dia untuk berjaya ialah, yang pertama sekali memang kena ada matlamat yang jelas. Maksudnya kalau anda baru nak mula, anda kena set goal tu. So goal ni dia kena jelas, okay? So saya nak bagi formula apa itu matlamat yang jelas. So kita ada formula dia ialah SMART, S-M-A-R-T, okay? So SMART, kena ada SMART ni. S ialah apa? S ialah spesifik. Kita kena ada goal yang spesifik. Maksudnya saya nak turun 10 kilo ataupun aku nak turun berat lah, tak boleh sebab dia kena spesifik lah, nak turun berapa kilo, nak turun 10 kilo, okay. So S ialah spesifik. M ialah measurable, maksudnya boleh diukur. Saya nak turun 10 kilo dalam masa 3 bulan, so dia measurable. So kalau aku nak turun 3 kilo
10 kilo dalam 3 bulan, sebulan aku kena turun 3 kilo lebih. So dia boleh diukur. Kalau bulan pertama tak turun 3 kilo, alamak, aku kena push lebih lagi bulan kedua. So dia jelas kat situ. Kemudian R dia ialah realistik lah. So 10 kilo 3 bulan realistik ke tak? Kan realistik lah kan, ya Allah, ada orang boleh turun 10 kilo sebulan tu. Okay, so dia ialah sangat realistik. Kemudian SMA, A ialah action, maksudnya kita boleh ambil action. Kemudian R realistik dan T maksudnya ada time frame, maksudnya berapa, 3 bulan. Ada orang, saya nak turun 10 kilo, duk sebut 10 kilo tapi tak tahu bila, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun akan datang. Kan, so memang kena smart, maksudnya ada matlamat yang jelas. Dan yang bila kita dah dapat semua meal plan, jadual, ada coach, pertama sekali paling penting ialah kena disiplin lah. Kalau kita dapat tapi kita tak buat, kita tak disiplin, so kita tak akan berjaya jugalah sebab kita tak disiplin kan. Sebab coach pun dia bukanlah ada depan kita 24 jam kan, kita kat rumah, so kena disiplin lah, follow. Janganlah ambil gambar lunch plate, lepas tu bawah meja ada sorong makanan lain kan. So jangan gitulah, so kena disiplin lah, betul-betul ikhlas nak turunkan berat. Kemudian selalu refer dengan coach. Nak tahu tak satu rahsia? Siapa yang paling banyak refer dengan coach dia yang paling turun banyak sekali. Kan, so siapa yang memang selalu message coach, tanya, aktif dalam grup, dia memanglah sebenarnya orang yang akan paling turun banyak sekali. Kalau yang senyap tu terus masuk ke laut dalam kan. So jangan, so kalau anda dah ada coach, kena gunakan sepenuhnya, perah-perah coach anda tu. Coach ni coach, kan, tanya dia betul-betul. Dah tanya dah semalam, tanya lagi hari ni, gitu kan. Kena message coach tu selalu. Kemudian kacau je, coach ni dia jadi coach sebab dia sedia dikacau. Okay, dia on je WhatsApp dia 24 jam. Okay, so manage time dengan betul kan. Kita dah dapat jadual, kita manage time. Okay, kalau kita rasa hari ni aku nak exercise lah, so kita manage lah. Okay, aku kena siapkan lipat kain dulu ke nak exercise kan. So maksudnya macam okay, tak apa ni aku boleh buat malam, aku ni dululah. So kena manage time dengan betul. Kalau kita dah ada smart goal tadi, insyaAllah kita dapat manage time dengan betul kan. So nanti bagi keys dekat coach masing-masing tau. Okay, so manage time dengan betul dan juga dapatkan bantuan. Sometimes bila kita macam saya lah, bila kita jadi ibu kan, kita jadi isteri, semua benda kita rasa kita boleh buat, semua nak buat kan, nak masak lah, nak kemas rumah lah, lepas tu dah lah macam dulu masa dulu kan nak perfect je, alah rumah bersepah kena kemas, alah tak boleh, kita tak boleh expect semua benda perfect, kita kena terimalah. Okey, kalau aku nak kemas rumah, tak ada orang pun yang boleh datang rumah aku sekarang ni, tak apalah, rumah sepah sikit-sikit, macam itulah. Dan juga kita dapatkan bantuan orang lain. Sometimes kita duk bebel, abang ni tak nak tolong saya ni. Sebenarnya kita tak pernah pun tanya dia kan. Tanya dia, abang boleh tak abang tolong sidai kain? Tak apalah, tak kisahlah dia nak sidai pukul 12 ke pukul 2 petang ke, tak apalah. Tapi kita minta lah tolong dia kan. Maksudnya kita tolong, alah nak pergi exercise lah, mak telefon mak boleh tak jaga anak saya sekejap, saya nak pergi jogging lah kejap. So kita kena ask for help. Sebab sometimes kita rasa aku boleh handle semua, aku boleh buat semua, lama-lama kita rasa kita yang sibuk, kita yang penat, kita yang stres. So benda-benda yang kita boleh pass kat orang lain, sama ada free ataupun berbayar kalau kita mampu, dan kita boleh teruskan kan. Maksudnya kita boleh minta bantuan, tak salah pun sebenarnya nak minta bantuan orang lain. Okay, so inilah tips-tips dia. So jadi kalau anda betul-betul rasa macam tak sempat sangat, kalau ada yang masih lagi bagi alasan, tak sempat itu, tak sempat ini, tak sempat diet, tak sempat kurus, kan, jadi anda kena join online coaching kita. Online coaching ni sangat membantu sangat tu. Jadi kami pun dah turun 20 kilo lebih dan juga dah dapat maintain kan, tiap-tiap bulan kita rejoin. Jadi sangat mudah sebenarnya. Okey. So itu saja daripada kami pagi ni kan. So harap perkongsian kami membantu. Tak boleh ambil ke? Boleh kan, saya harap kami membantu
Tadi lupa nak promote IG kami. Saya IG Azira Yazid. Kemudian Saya Zarida Abu Bakar. okay. Boleh So- nak follow. Kita kongsi-kongsi. Okay, so diharapkan perkongsian kami ni membantu untuk anda decide, kemudian action kan. InsyaAllah nanti Ya, sama-sama betul. dapat achieve goal. Okay, Kak Zahira nak pesan apa-apa? Saya ni memang orang Pahang, memang lorat sikit kalau cakap. Okey, jangan putus asa, jangan jadikan sibuk tu sebagai alasan. Ambil contoh kami berdua, kerana sibuk itulah kita berubah. Kadang-kadang kita perlu ambil keputusan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. So insya-Allah harap-harap perkongsian kami salah tutur kata, terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak, terlorat-lorat lebih tu minta maaf sebab first time jadi speaker kan. Okay, so okay kan Coach Azira? Okay, itu saja daripada kami. Thank you semua sebab hadir dan dengar pagi ni. Thank you. Back to you, Coach Nora. Thank you semua. Back to you. Masya Allah, tabarakallah. Banyak tak? Siapa tahu smart tadi tu apa dia? Tolong tuliskan salah satu yang anda tahu. Untuk nak ucap terima kasih kepada Coach Azira dan Coach Zarida. Yes, spesifik. Lagi. Action. Tak apa, bercampur pun tak apa. M apa M? Measurable. R apa? Realistic. Okay, T apa T? T. Yes, time. Kita perlukan semua ni kalau kita nak turun berat badan. Saya tak gemuk. Saya 105 kg sahaja. Tapi bila saya dah ada dicabar dengan kesihatan, sama juga ada hormon imbalance. Alhamdulillah saya berjumpa dengan coach, cari balik coach saya 105 kg je. Sebab saya boleh buat semua benda yang orang lain buat, orang yang kurus buat. Malah saya boleh sampai ke puncak Kinabalu lebih awal complete daripada orang yang kurus. Rupa-rupanya it's not about kurus ataupun tak kurus, tapi mentality dan how fit kita punya energy, how energized kita. Dan bukan saya nak cerita pasal saya, tapi saya sangat bersyukur dijumpakan juga dengan Coach Azira Yazid dan Coach Zarida yang dah turun berpuluh-puluh kilo. Kalau seorang turun 25 kilo, seorang turun 25 kilo, seorang lagi turun 40 kilo, lagi berapa kilo dah? Kita 3 orang je kat sini. Apatah lagi anda? Cuba anda type berapa kg anda dah lost. Bagi yakin sikit dekat kawan-kawan kita yang 400 orang hadir tadi, mesti ada orang yang baru. Ada 11 kg, ada 13 kg, ada 14 kg, 47 kg? Saya salah baca ke? Masya Allah, tabarakallah, tahniah lagi. 15 kg 5 bulan. Kita perlukan masa. Janganlah 45 kg tu nak turun sebulan. Kita gemuk pun bertahun. Kan? Kita naik berat badan. Saya tak cakap gemuk, sorry. Saya tak gemuk. Kita naik berat badan pun bertahun. Jadinya Ustaz Rawahul Bukhari 55 kg, ada orang 20 kg. Ya Allah, saya rasa ringan dah bumi ni, Coach Azira. Coach Zarida, ringan dah bumi ni. Tahniah kepada anda yang dah turun berat badan. Jadi, aku yakin, perasan tak? Kawan-kawan kita yang baru ni, ada yang tanya tadi, boleh ke saya guna Herbalife, lepas tu saya pregnant? Boleh ke? Jadi, jumpa coach anda, cakap, yes, I am ready. I am ready to be in this journey because I want to reach my target. Within how many months, how many kg we want to lose, kita akan berjaya, insya-Allah. Boleh sangat kan Aisyah? Tahniah untuk semua. Ini bukan sebab Herbalife, tapi sebab mentaliti kita. Kan Coach Azira? Kan Coach Zarida? Kan kawan-kawan? Kan. So ada yang hari ke-19. Tahniah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita jumpa pada hari ni hari apa? Rabu. Kita jumpa pada hari Jumaat. InsyaAllah, selamat tahun baru. Jangan terkejut tahun baru apa? Tahun baru 1443 Muharram. Kita ada azam baru. Kita buat bulan Merdeka ni, awal bulan, kita buat yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Okay, yakinkan diri sendiri macam Coach Azira dah proven, Coach Zarida dah proven. Masya Allah, tabarakallah.
Masya Allah, tabarakallah. Kita jumpa hari Jumaat jam 9.30 pagi. 350 orang yang ada lagi ni tadi. Kita jemput seorang je kawan kita. Okay, kita jemput seorang je kawan kita, boleh jadi 700 orang. Lagi 700 kg lagi akan ringan bumi kita. Bayangkan. 1 kg seorang, 700 orang, 700 kg. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih coaches yang sudi berkongsi dengan OBC pagi ini. Masya Allah, terima kasih. Hari Jumaat kita jumpa coach yang lain dengan topik yang lain, lagi menyambung dengan topik yang akan topik yang ada sekarang. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat 9.30 pagi. Assalamualaikum. I'm looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly like a pilot. I'm as strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim to be close to you. I shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. This is such a happy day. Hey, what a happy day. This is such a happy day. And I fly like a pilot. I'm as strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim to be close to you. I shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day.